Sebagai seorang mukmin, tunjang dan akar kita dalam kehidupan satu ibadah yang teragung, salat. Salat adalah satu ibadah yang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambilnya direct daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa pengantara Jibril. Bayangkan kedudukan salat dalam agama kita sehingga disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menyatakan wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari melakukan perkara keji dan mungkar. Kedudukan salat amat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Bayangkan di akhirat kelak, Nabi menyatakan perkara pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala selepas kita bangun daripada kubur adalah salat. Setinggi mana, sedahsyat mana amalan kebaikan kita di atas muka bumi sepanjang kita hidup. Kita sedekah banyak, kita bagi orang makan banyak, kita buat itu, buat ini, tolong mak ayah kita. Tetapi bayangkan ketika Allah mula bertanya kepada kita tentang perihal salat kita, terdapat kelompongan yang kritikal. Kelompongan itu berlaku dalam banyak hal. Kalau kelompongan itu kerana kekurangan ilmu kita, kesalahfahaman kita, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi bagaimana kalau kekurangan itu sengaja kita abaikan? Sengaja kita tinggalkan solat contohnya. Sengaja kita tak nak ambil tahu tentang kewajipan solat. Ini yang menjadikan kehidupan umat semakin rencam, semakin huru-hara apabila ibadah teragung ini tidak dijadikan batu asas dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah mengingatkan tentang solat ini dengan ikatan aqimu atau mendirikan solat. Maka para ulama menceritakan bahawa salat itu tuntutannya perlu dilakukan dengan sebaik mungkin, iaitu dengan sesempurna mungkin. Rukuknya, sujudnya, segala bacaan-bacaannya itu perlu dihayati, perlu dibaca dengan betul sehingga benar-benar kita mempersembahkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, ibadah salat ini berbeza dengan ibadah lain. Antara perbezaan yang jelas kita lihat, salat ini tempohnya begitu sebentar. Tak sama solat dengan puasa, puasa 1 hari. Tak sama solat dengan haji, haji lama 4 hari, 5 hari. Tapi solat hanya 5 minit. Cuma kita perlu jaga setiap hari 5 kali. Yang tempohnya itu hanya sekadar 5 ke 7 minit. Tidak begitu lama. Tetapi 5 minit yang kita berikan itu perlulah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan solat. Kita lihat hari ini sebagian orang menganggap solat seperti tidak ada nilai. Oh, aku tak solat pun aku sukses. Aku tak solat pun kerja aku bagus. Aku tak solat pun rezeki aku murah, relax je. Ini istidraj. Satu ujian yang Allah berikan pada satu orang yang apabila dia tak taat perintah Allah, semakin dia rasa dia bagus. Ini satu malapetaka yang sangat besar yang kita perlu berhati-hati. Sedangkan solat ini adalah satu perkara yang disebutkan oleh para fuqaha, di antara beberapa mazhab yang ada menghukum dengan hukuman yang sangat berat bagi orang yang meninggalkan salat. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis, sesungguhnya kata Nabi, yang membezakan antara seorang lelaki, yakni seorang Islam dengan bukan Islam, adalah salat. So bayangkan orang yang tidak salat ni, na'udzubillah, diibaratkan seperti orang yang bukan Islam. So sangat dahsyat. So saya ingatkan diri saya, kita semua jadikan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan seluruh zuriat keturunanku ya Allah orang-orang yang mendirikan salat. Jangan kau jadikan aku ya Allah. Mana kata kita doa kepada Allah, jangan kita ini jadi seperti orang-orang yang mensia-siakan salat. Wal'iyadzubillah. Jadi salat jadikan satu akar, satu tunjang dalam hidup kita yang menjamin hidup kita berjaya dunia akhirat, seperti yang Allah sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah, confirm berjaya orang-orang mukmin itu. Yang siapa? Iaitulah orang mukmin yang apabila di dalam solatnya itu mereka benar-benar khusyuk. Wallahu a'lam.